Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran ibadat darjah 4. Di dalam pelajaran 5, murid-murid boleh buka muka surat 45, iaitu tajuk pelajaran kita ini, pelajaran baru, iaitu menyapu khuf. Menyapu khuf. Khuf. Sebutan dia khuf. Khuf ni apa dia? Kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Menyapu khuf. Pengertian menyapu khuf. Pengertian khuf. Pengertian khuf. Masih lagi pengertian khuf, bukan menyapu khuf. Pengertian khuf adalah apa itu khuf? Khuf ialah kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku lali. Kasut kulit yang menutupi kaki sampai ke buku lali. Daripada hujung jari sampailah naik ke buku lali. Dia tidak sampai ke betis ataupun lutut, dia sampai ke buku lali. Buku lali ialah tulang sendi yang timbul di antara kaki dan betis. Kaki dengan betis ada satu tulang sendi yang timbul di bawah betis yang menghubungkan dengan tapak kaki kita. Kita lihat gambar, ini seperti contoh yang dipakai khuf. Ni kaki, ini betis, di sini ada tulang buku lali. Tulang yang keras. Tulang yang keras di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah dalam dan sebelah luar ada tulang yang keras yang menghubungkan kaki dan betis. Tapak kaki ataupun kaki dan betis ada tulang yang menghubungkan. Ini namanya buku lali. Seorang menutupi segini ataupun atas sikit. Ini adalah contoh-contoh khuf yang ada, yang kita boleh cari. Ini gambar sahaja, gambar yang di dalam Google. Menyapu khuf. Huraian tentang menyapu khuf. Tadi kita lihat khuf. Sekarang kita lihat tentang huraian untuk menyapu khuf. Tadi pengertian khuf ni menyapu khuf. Menyapu khuf harus menyapu kedua khuf sambil berwuduk. Sambil berwuduk walaupun ketika mengambil wuduk sunat. Menyapu khuf tu ketika mengambil wuduk. Ataupun sambil berwuduk dia menyapu khuf. Dia berwuduk ketika sampai sahaja bahagian kaki, dia tak basuh kaki macam biasa. Sampai sahaja bahagian kaki, dia menyapu khuf. Dia dah pakai kasut tu siap-siap. Bila dia dah ambil wuduk, dah pakai kasut, kemudian dia mengambil wuduk. Bila sampai bahagian kaki, dia hanya menyapu khuf. Basahkan tangan dengan air, dia sapu di bahagian atas khuf. Bukan tapak kaki, di bahagian atas tapak kaki, bahagian atas tapak kaki, bahagian atas khuf. Bukan di bahagian tapak kaki. Seperti wuduk yang diperbaharui pun boleh. Wuduk yang sunat, wuduk yang diperbaharui pun boleh. Menyapu khuf. Disapu di bahagian atas. Yang kedua, tidak boleh menyapu khuf ketika mandi fardu seperti mandi wajib. Tak boleh menyapu khuf ketika nak mandi fardu. Sebab mandi fardu, mandi wajib, dia kena sampaikan air ke serata kulit.
ke seluruh tubuh badan. Mandi fardu ni mandi junub dia kena mandi, dia ratakan air ke seluruh tubuh badan termasuk bulu, kulit. Dan mandi sunat tak boleh menyapu khuf ketika mandi sunat. Tidak boleh menyapu khuf ketika mandi sunat. Mandi sunat Jumaat pun tak boleh sebab mandi ni namanya meratakan air ke seluruh tubuh badan. Tak dikira menyapu khuf ketika mandi. Menyapu khuf dikira ketika berwuduk sahaja seperti nombor 1 tadi. Menyapu khuf dikira ketika berwuduk. Tidak dikira menyapu khuf ketika mandi wajib, mandi fardu, mandi junub, mandi sunat pun tidak boleh menyapu khuf. Dan ketika menghilangkan najis seperti kakinya berdarah juga tidak boleh menyapu khuf sahaja. Bila kakinya berdarah, dia kena buka khufnya, dia basuh kaki, hilangkan najis. Kemudian dia dah hilang semua, khuf tadi pun dah dibersihkan, maka dia pakai khuf yang kering dan dia mengambil wuduk dan dia menyapu khuf di atasnya sebagai ganti membasuh kaki. Tak boleh. Tak boleh sebagai ganti membasuh kaki. Tidak dikira menyapu khuf tu sebagai ganti basuh kaki. Tak boleh. Tidak dikira menyapu khuf sebagai ganti basuh kaki. Tak boleh. Dia nak hilangkan najis dekat kaki, dia kena buka khuf. Basuh semua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyapu sebelah khuf sedangkan yang sebelah lagi dibasuh. Kaki kanan je saja dia sapu khuf. Sedangkan kaki sebelah kiri ketika wuduk dia basuh. Tidak boleh, tidak dikira. Kecuali orang yang mempunyai sebelah kaki saja barulah dikira dia boleh menyapu sebelah khuf saja. Sebab sebelah lagi dia tak pakai sebab tak ada kaki. Syarat menyapu khuf. Syarat menyapu khuf. Syarat yang membolehkan menyapu khuf. Syarat ni yang membolehkan kita menyapu khuf. Seorang memakai dalam keadaan suci barulah boleh menyapu khuf. Dia pakai khuf dalam keadaan suci barulah dia boleh menyapu khuf. Dengan dia nak suci tadi dengan dia dah mandi junub, dia selesai mandi junub. Bukan ketika dia mandi, selesai mandi junub, mandi wajib, selesai mandi wajib atau selesai atau setelah dia berwuduk ataupun tayamum, dia boleh menyapu khuf. Keterangan yang pertama, alif. Seseorang berwuduk telah membasuh sebelah kakinya lalu dipakai khuf. Dia dah yang berwuduk dah basuh kakinya lalu dia pakai khuf. Dia dah berwuduk kemudian dia pakai khuf. Seorang yang berwuduk telah membasuh sebelah kakinya lalu dipakai khuf, baru boleh dia menyapu khuf. Kemudian dilakukan pada sebelah lagi seperti itu juga tidaklah memadai kerana dipakainya khuf sempurna taharahnya. Kalau dipakai sebelah saja tak boleh. Kemudian dilakukan pada yang sebelah lagi tak boleh. Dia kena buat dua-dua serentak. Tidaklah memadai kerana dipakainya khuf sempurna taharahnya. Ba, jika seseorang memakai khuf setelah sempurna bersuci daripada hadas, kemudian dia berhadas sebelum
kakinya yang pertama atau kakinya yang kedua sampai ke tapak khuf ketika memakainya. Dia kena dua-dua sempurna pakai. Maksudnya tidak, jika seseorang memakai khuf telah sempurna bersuci, dia dah bersuci, dah mandi wajib, dah berwuduk, dia pakai khuf daripada hadas. Kemudian dia berhadas sebelum kakinya yang pertama atau kakinya yang kedua sampai ke tapak khuf ketika memakainya. Dia belum sempurna lagi pakai khuf, belum lagi sempurna masukkan tapak kaki ke tapak khuf, dia dah berhadas semula. Seperti dia dah terkentut semula. Tidaklah memadai menyapunya kerana belum lagi dianggap memakainya. Yang kedua, syarat yang membolehkan menyapu khuf. Khuf ini hendaklah yang menutupi anggota yang difardukan ketika berwuduk. Dia menutupi anggota yang difardukan ketika berwuduk. Kalau kita berwuduk basuh kaki, kita kena basuh kaki sampai ke buku lali, iaitu kaki dan dua buku lali, dan tidak disyaratkan menutupi sebelah atasnya. Atasnya tidak disyaratkan, sebelah atas bahagian betis ke atas. Tapi atas buku lali hingga ke betis tidak disyaratkan ditutup. Tapi khuf ni dia menutupi kaki sampailah ke buku lali. Dia menutupi bahagian mana kita berwuduk. Yang ketiga, sepasang khuf yang dipakai itu hendaklah yang boleh digunakan berturut-turut ke mana-mana tempat yang dihajati. Tempat yang dihajati, dia kena pakai, jangan dibuka. Dia kena pergi ke mana tempat yang dihajati, dia tak boleh buka. Dia pergi mana-mana pun dia pakai berturut-turut, tak boleh buka. Sepasang khuf yang dipakai itu hendaklah boleh diguna berturut-turut, maksudnya tak boleh dibuka ke mana-mana tempat yang dihajati. Yang ni yang saya salah type. Kemudian syarat seterusnya yang boleh membolehkan menyapu khuf yang keempat, sepasang khuf ini suci daripada najis. Jika terdapat najis yang dimaafkan, hendaklah disapu di tempat yang tidak bernajis. Khuf ni hendaklah suci daripada najis. Jangan sampai terkena najis. Jika terdapat najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan ni sikit sangat. Najis yang seperti bangkai yang tidak mengalirkan darah, ataupun tahi yang sikit sangat, ataupun darah yang sikit sangat. Hendaklah disapu di tempat yang tidak bernajis. Yang kelima, sepasang khuf itu hendaklah dapat mencegah daripada masuk air ke dalamnya melalui selain daripada tempat jahitan. Khuf itu jangan sampai masuk air ataupun bocor. Maksudnya tak boleh masuk air ke dalamnya selain daripada tempat jahitan. Tempat jahitan tu memang bahagian yang bercantum. Kadang-kadang boleh masuk air, tapi ini selain daripada tempat jahitan tidak boleh masuk air. Barulah dikira sepasang khuf yang boleh digunakan, yang boleh disapu khuf itu. Okey, sekian saja. Terima kasih pelajaran kita untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
Innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin Allahumma inna nastaudimuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, nantikan soalan Google Form daripada saya.